خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام اشفع لنا يوم الزحام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama kita memulakan dan memuliakan kuliah maghrib kita pada malam yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا رب يسر ولا تعسر. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul Aliyul Azim. Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa Surau Al-Mukhlisin, Taman Pelangi Semenyih 2. Seterusnya barisan tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Nazir, Siak, Noja, AJK yang dikasih sekalian. Dan yang saya doakan kebaikan tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafa' dan meninggikan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah dan inayah juga taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini 5 Zulqa'dah 1444 Hijrah bersamaan dengan 24 Mei 2023, kita dapat sekali lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di suatu tempat yang paling terbaik, suatu tempat yang paling mulia, tempat di mana kita berada ketika malam melabuhkan tirainya dan siang pergi meninggalkan kita. Kita menyambut malam yang begitu menakutkan dan penuh dengan kegelapan. Kita menyambut ia dengan kita berdoa dan bertasbih. Juga kita menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah.
Bukan setakat kita beruntung dapat duduk di dalam tempat yang mulia ini, tuan-tuan. Tempat salah satu daripada rumah-rumah Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan lagi. Terkeluar pula dia punya logat, tuan-tuan, logat Jerman dia tu. Tak boleh lah pula. Kok tak faham, tolong baca kat subtitle. Jadi dikuatkan lagi daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni beruntung malam ini. Sebab apa? Kalau malam-malam sebelum ni kita datang dengan kuliah, ketahuilah setiap malam kita sambutnya kita waktu malam kita beruntung. Sebab apa? Sebab Nabi sebut sedang Nabi duduk bersama dengan sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, fa idza marartum bi riyadil jannah farta'u biha. Sahabat pelik dengar apa yang Nabi tiba-tiba kisahkan. Nabi cerita, wahai sahabat, dalam keadaan tidak semena-mena, kalau kamu semua pergi berjalan-jalan, bersiar-siar, kalau masa ni 9, kalau kalian semua melangok kan, pergi berjalan-jalan dan kalian bertemu dan berjumpa dengan taman-taman syurga, maka farta'u biha, nikmatilah ia. Berhentilah sekejap, berhentilah, masuklah ke dalam taman tu, kata Nabi. Sahabat bertanya, balik mana pula datang ke dunia ni ada taman syurga? Belum lagi akhirat lagi, belum masuk syurga lagi, kenapa tiba-tiba ada dalam dunia ada taman syurga? Sahabat bertanya, wa ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman syurga ya Rasulullah? Nabi menyambung, haflatul dzikr wa haflatul ilm, itulah dia sekumpulan manusia yang dia berkumpul kerana untuk mengingatkan dan mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkumpulnya itu pula ada majlis-majlis yang padanya dapat manfaat daripada perkongsian ilmu. Itulah haflah ilmu dan haflah zikir. Kita beruntung, yang pertama duduk rumah Allah. Yang kedua, kita dapat duduk sekejap. Alhamdulillah. Surau Al-Mukhlisin ni saya nak ucapkan tahniah, jutaan tahniah kepada AJK, pengusi, nazir dan semua jemaah, sebab memakmurkan dan mengimarahkan surau ni dengan begitu hebat. Sampaikan saya semayang sujud tadi tu tenggelam muka saya sebab dia tabai kapet. Rasa macam nak sujud lama kan. Tonang rasa. Dengan aircon yang sejuk, dah pakai 3 lapis pun terasa sejuk, terasa macam duduk kat London. Walaupun di luar sana cuaca hangat, tapi dalam surau Al-Mukhlisin ni sejuk, alhamdulillah. Bahkan bukan dapat sahaja duduk dalam keadaan sejuk, duduk dalam keadaan yang menenangkan. Yang kedua, kita dapat keberkatan duduk di dalam majlis ilmu, dan kita dapat keberkatan yang Nabi sebut, kita sedang berada di tempat yang paling mulia dalam dunia ketika ini, iaitu duduk di salah satu daripada raudun min riyadul jannah, salah satu daripada taman dan kebun-kebun syurga. Alhamdulillah. Tahniah tuan-tuan. Nak suruh topuk kan terkejut pula kan, bukan dewan ni ustaz, tak boleh. Biasa kalau YB bucap, topuk, macam tu kan. Jangan topuk. Sebab ada 4 gaya macam nak topuk ya, cara ucapan tu jangan. Berdosa kita nanti kan topuk dalam surau. Jadi bersyukur sebab kita dipilih oleh Allah. Dikala saat ini tuan-tuan, ramai orang-orang di luar sana yang sedang hanyut, sedang lega alpa dengan urusan dunia yang takkan pernah habis, yang takkan pernah kenyang. Mereka di luar sana belum lagi, dan kita doakan agar mereka juga dipilih oleh Allah untuk sama-sama dapat apa yang kita sedang nikmati sekarang. Kalau tuan-tuan rasa ada orang yang dia cerita dia lah orang paling bertuah, sebab apa? Kau tahu tak, dia dah boleh tiket Coldplay Grandstand. Ui, betul ke? Dan minat Coldplay contoh kan. Kebetulan pula kita pun minat Coldplay contoh kan. Dan cuba juga boleh tapi tak dapat lah contoh kan. Tak apalah, kau bagilah kan. Dia rasa bertuah betul. Antara the first 100 orang yang 100 yang terawal dapat beli tiket. Dia rasa dia orang yang paling beruntung dan bertuah sebab dapat pergi tengok konsert
yang sangat hebat bagi dia lah, bagi pendapat dia. Tapi kita tak dapat contohnya tuan-tuan kan. Tuan-tuan jangan rasa kecewa dengan tidak dapat pergi ke konsert. Bahkan rasa bahagialah bila dipilih oleh Allah dapat tiket seat yang paling selesa, yang paling empuk dapat duduk dekat dalam surau Al-Mukhlisin ini. Kerana di saat di dunia dan manusia di luar sana menyangkakan mereka dapat tempat yang paling hebat, dapat pergi tengok konsert Coldplay, dapat pergi tengok konsert Billie Eilish, dapat pergi tengok Lalisa Blackpink kan, dapat pergi mana-mana konsert, dapat pergi negara yang tak pernah kita pergi, dapat pergi panjat Menara Eiffel Tower contohnya kan? Dapat pergi tengok salji contohnya. Tuan-tuan, kita yang miskin, fakir di sisi Allah ini hanya dapat duduk dalam surau Al-Mukhlisin ni. Beruntung dan berbahagialah tuan-tuan, kerana ketika ini kita sedang berada di tempat yang paling terbaik dalam dunia, mengalahkan tempat-tempat yang mereka rasakan itulah tempat yang paling terbaik, kerana kita berada dalam taman-taman syurga. Subhanallah. Mana ada tempat yang lebih baik daripada syurga? Siapa yang kau tempat lain lebih baik daripada syurga? Mana ada? Bahkan kalau kita tanya agama lain sekalipun, nak masuk syurga tak? Dia confirm pun nak masuk syurga juga. Yes, absolutely, I want to enter heaven. Contohnya nak masuk syurga juga. Dan tuan-tuan, bila kita berada dalam taman syurga ni, saya harap dan saya mendoakan agar kita semua jadilah dan ambillah sedikit ciri-ciri ahli syurga. Ahli syurga ni apa? Bila duduk dalam taman syurga, bila kita dah berada dalam taman syurga ini, kita kena tiru sifat dan sikap ahli syurga, iaitu kita kena sentiasa merasakan, kita kena minta istighfar pada Allah SWT, kerana ahli syurga dia tak ada dosa. Maka ketika mana tuan-tuan duduk, ambillah peluang sambil dengar kuliah ni, minta keampunan pada Allah SWT. Yang kedua, ikhlaskan hati, lapangkan dada. Jangan fikir dunia yang luar, sebab dalam syurga dia dah tak fikir dah urusan dunia. Yang ketiga, di dalam syurga tidak ada orang yang tidur. Jadi kalau terlelap tu tak apalah, nak macam mana, bolong masuk syurga lagi ustaz kan? Selesa bona ekor dia tu kan mendoru-doru macam angin ombak, katalah contoh kan. Tapi saya minta tidur tak ada masalah, terlelap tak ada masalah, jangan berdongkur. Itu yang risau. Tiba-tiba pula kata, siapa pula start engine kereta tu kan, dongar, la ilaha illallah, berdongkur kau sana member sekolah. Jangan. Dan kalau boleh, ambillah segala mutiara-mutiara ilmu dan juga buah-buahan, petiklah daripada bunga-bunga yang harum, buah-buahan yang ranum daripada kebun dan taman. Taman ni kan ada buah, ada bunga. Ambillah, petiklah banyak-banyak selagi mana kita boleh bawa balik untuk kita guna dan makan di hari nanti. Balik nanti kita boleh cerita dengan isteri kita, bang, pergi surau tadi apa yang abang dapat tadi? Alhamdulillah, ustaz cerita pasal syurga, pasal kelebihan pergi masjid, pergi surau, duduk dalam masjid. Okey, dapat cerita kan? Jangan jadi orang yang dia pepatah mengatakan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi tuan-tuan, pada pandangan saya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu lebih bagus, okey lagi. Sebab kalau ustaz cerita kan, ustaz ceramah, apa ilmu yang dia masuk telinga kanan, dia keluar balik telinga kiri. Benda yang pernah masuk, sekurang-kurangnya dia melokeklah sikit kan. Jangan sampai tahap masuk telinga kanan, keluar balik telinga kanan. Itu parah kan. Balik kan, orang rumah dia tanya, bang, tadi kat surau ustaz ajar apa? Ada ustaz ajar kau tadi? La ilaha illallah, parah betul. Rupa-rupa dia tak perasan ada ustaz tengah ceramah, padahal dia duduk belakang. La ilaha illallah. Ini yang parah. Jangan tuan-tuan. Namun begitu tuan-tuan, segala apapun kita punya sikap dan ciri-ciri dalam taman syurga ini, ketahuilah satu ciri yang paling kita nakkan dapat keberkatan, iaitu semua yang berada dalam taman syurga ini, kata malaikat dalam hadis yang lain, malaikat sedang meminta keampunan daripada Allah agar dosanya diampunkan. Subhanallah. Ini perkara yang confirm kita dapat.
Sehingga kan dalam hadis yang panjang itu, malaikat melihat ada orang yang asin, orang yang buat maksiat. Dia ada dosa, dia datang surau tadi itu, dia bukan ahli karya sini. Dia cuma sedang mundar-mandir, sedang berkelana, bawa motor, bergaduh dengan bini, contoh kan. Tengah sedih ni, kena buang kerja contoh. Bisnes tak jalan, duit tak ada dah hujung bulan, contoh. Jadi dia pun start lah motor tadi, keluar menangis-nangis dia kan. Kusut sekusutnya fikiran dia. Jadi dia cuba nak cari ketenangan, dia singgah surau ni. Dan dia rasa dia banyak dosa dengan Allah, dia tak pernah pergi surau contohnya, tiba-tiba dia teringin nak masuk dalam surau. Jadi dia duduk, dia tak peduli pun ustaz cakap. Kemudian malaikat ceritakan ada seorang yang sedemikian, di malaikat ni naik jumpa dengan Allah. Ya Allah, adakah engkau akan ampunkan dosa orang yang sedemikian? Kata Allah SWT, ampunkan juga dosanya. Allah, aku ampunkan dosanya. Subhanallah. Ini kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Sebab itu alim ulama tuan-tuan, kalau dia dah pencen kan, dia dah bersara dah kan. Banyak di negara-negara Arab, kalau syekh-syekh suyuh yang dia dah tak mengajar, dia habiskan masa dia pergi ke masjid, duduk dalam majlis ilmu. Padahal di sisi dia tu dah gedung ilmu dah, tapi dia ambil keberkatan. Sebab apa? Sebabnya nak dapat keberkatan duduk dalam majlis ilmu. Yang bercakap kat depan tu anak murid dia, tapi dia tetap duduk. Subhanallah. Inilah adab alim ulama. Dan kita, apatah lagi kita dan saya yang bercakap depan ni tuan-tuan, sebab ilmu ini bukan datang daripada saya tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian, apabila kita melihat ayat yang saya bacakan tadi, kita kena serius. Sebab apa? Sebab ayat yang akan saya cuba kongsikan kepada tuan-tuan daripada surah At-Tahrim ayat ke-6, Allah berpesan kepada orang-orang yang beriman satu makhluk yang dahsyat, yang kita kena ambil iktibar, yang kita kena ambil perhatian dan kena berhati-hati agar tidak dimakan oleh makhluk ini. Makhluk itu namanya neraka tuan-tuan. Itulah satu tempat, kalau kita sepanjang hidup kita kat dunia ni 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, kita ada pengalaman, kita pergi ke satu tempat yang kita rasa tempat tu lah yang paling buruk sekali. Contoh kat dunia ni, tuan-tuan mungkin dah hidup lama, dan banyak tempat yang tuan pergi travel, pergi berjelajah. Bahkan mungkin dalam Malaysia sendiri, bila dia tanya, kalau saya ustaz nak pergi balik ke tempat tempat A sekian, saya tak akan pergi lagi dah seumur hidup saya. Sebab buruk layanan dia ustaz, memang saya kecewa, fobia saya pergi situ. Kita mesti ada pengalaman macam tu tuan-tuan. Seburuk-buruk tempat, sekecewa dan sesedih mana pun kita dengan buruk dan layanan ataupun memang teruklah tempat tersebut, masih lagi tidak boleh lawan tempat yang paling buruk, iaitu itulah makhluk yang Allah jadikan api neraka Allah SWT. Jangan kita biarkan diri kita terjatuh ataupun dijatuhkan ataupun kita menjatuhkan diri daripada lubang jurang yang sangat dalam. Itulah tempat yang paling buruk, dan seburuk-buruk tempat dan sehina-hina tempat untuk kita kembali pada. Waliya'udzubillah min dzalik. Dan sebab itu tuan-tuan, Allah pesan dalam Al-Quran, dan Allah datangkan Nabi untuk sampaikan kepada kita. Sebab itu Nabi diutuskan bukan sekadar basyiran wa nadhira, bawa berita gembira kan, basyir kan, wa nadhira. Tujuan Nabi itu diutuskan selain bawa berita gembira. Mungkin selama ni kita dah belajar, asatizah yang hadir mungkin dah tuan-tuan dengar betapa nikmatnya duduk dalam syurga kan, betapa hebatnya kelebihan orang yang solat 5 waktu, yang jaga solat, kelebihan fadilat-fadilat kita banyak kita dengar, sehingga kita menenangkan jiwa kita, rasa nikmat, rasa seronok dengar berita-berita gembira yang Nabi datangkan, yang Nabi khabarkan kepada kita melalui wahyu Al-Quran. Kita rasa seronok, aku nak jadi ahli masjid, aku nak jadi orang yang beribadah, aku rasa ya Allah syukur aku berada di dalam kalangan orang yang istiqomah pergi ke surau, pergi masjid. Hati-hati tuan-tuan, jangan kita terlampau lena dan leka dengan nikmat yang kita dapat tanpa kita check and balance. Sebab tujuan Nabi diutuskan juga untuk kita ambil juga tahu, kena ambil tahu juga
Bukan sekadar basyirah, berita gembira, bahkan kena ambil juga wa nadhira. Allah kata juga peringatan-peringatan. Macam kita pesan pada anak kita dah habis tingkatan 5. Tak lama lagi, contoh kan budak-budak SPM, tak lama lagi nak ambil result SPM. Kita dah lelaki, anak perempuan tak kisahlah. Nak kita pesan, minta kat kita, bah kan, abi, ayah, ibu, mama, abang rasa kalau abang nak dah habis PM nanti, kalau abang lulus, abang ni boleh tak ayah abang belikan motor, kan? Ada anak-anak kita minta. Ataupun boleh tak nak ambil lesen motor, lesen kereta. Rasa dah boleh kot nak ambil lesen motor, senang lah nanti nak kalau masuk U. Kita pun janji, kita pun rasa nak bagilah, sebab kita nak memudah dan nak menggembirakan anak-anak kita. Namun begitu perasan tak apa yang kita buat pada anak kita sebelum kita nak bagi. Dah wali dah motor ni contoh dia kan, benda pertama kita akan bagi berita gembira. Okey, long, contoh kan, ngah, ayah dah setuju nak balik tu, ayah dah balik dah motor, dah ada dah pun. Jadi motor ni boleh kau guna untuk pergi ke kuliah, pergi belajar. Bolehlah senang nak balik, berulang-alik daripada rumah pergi ke universiti dan sebagainya. Jadi anak kita seronok. Itulah berita gembira. So umpama yang Nabi gambarkan kepada kita, dapat motor kan. Nabi cerita kepada kita orang yang beriman, orang yang sabar, orang yang solat, dapat masuk syurga. Tapi ingat tak, kalau ayah kita pesan, tapi kau kena ingat, ada peringatan tu ayah kita pesan, mak kita pesan, tapi kau kena ingat, jangan bawa laju-laju. Itu antara pesanan, peringatan lah tu. Jangan bawa laju-laju, jangan sampai accident, jangan bawa kereta motor ni selagi mana kau tak dapat lesen. Kalau kau buat juga, kau naya, kau menzalimi diri kau. Jadi anak kita pun beringat, dalam keadaan dia seronok tadi tu, dia rasa ada sedikit, kena berhati-hati juga ni, tak boleh nak seronok sangat ni kan. Ayah dah pesan, ibu dah pesan, kena jaga apa yang mak kita dah bagi amaran, ayah kita bagi amaran, maka nikmat itu akan dimanfaatkan sebaiknya. Begitu juga dengan kita. Tak boleh kita, bukan tak boleh, kita kena check and balance. Kena ada keseimbangan antara basyir, menerima berita gembira, dan nazir. Maka Allah pesan, wahai orang-orang yang beriman. Allah pesan kepada orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri-diri kalian, kata Allah, daripada apa? Daripada pelihara diri kalian daripada api neraka dan ahli keluarga kalian. Pertama Allah suruh ingatkan diri kita. Diri kita ni tuan-tuan, kita kena pesan, kita kena ambil persiapan, kena buat persiapan, dan kena bersedia dengan kita melakukan persiapan yang kita dah buat. Dengan melakukan apa? Kita bersedialah, jaga diri kita dulu. Pastikan diri kita tidak dimasukkan dalam api neraka Allah. Macam mana nak tahu kita ni akan dimasukkan ke dalam api neraka ataupun tidak? Kita kena tahulah perintah-perintah, segala apa yang Allah suruh, wajibkan untuk kita buat, kita buat. Yang haram kita tinggalkan. Maka kita kena tahu ilmu-ilmu dan apa yang telah diturunkan melalui apa yang dinamakan sebagai syariah Islam, itu kita kena tahu. Semayang wajib, puasa, zakat, tunaikan haji dan sebagainya. Maka kena jaga pula dari sudut bab hati, Islam, iman, ihsan, tu semua itu asatizah dah terangkan. Maka jaga yang ini untuk diri kita dulu. Dan kemudian Allah pesan, jangan sekadar kau jaga diri kamu sahaja. Maka bila diri dah sedia dan siap, maka wa ahlikum nar, kata Allah. Pesan juga, tegur juga, jaga juga, pelihara juga ahli keluarga kalian. Daripada apa? Daripada nanti ditarik, dibakar, dijatuhkan, terjatuh, bahkan dicampak ke dalam api neraka yang sangat dahsyat, kata Allah. Maka siapa ahli keluarga kita ni tuan-tuan? Ahli keluarga kita ini ulama kata di kalangan adik-beradik, anak dan isteri. Sepupu ni tidaklah, jauh dah tu. Sepupu ke pak saudara ke, jauh lah. Maka yang dekat dengan kita ni, kalau suami, isteri itu ahli keluarga dia. Anak-anak dia, maka dia kena jaga isteri dia, anak-anak dia. Adik-beradik, kalau orang lelaki dia ada adik-beradik, dia kena jaga adik-adik dia. Abang pun sama, kalau dia ada abang pun dia kena tegur kalau abang dia tak betul. Abang kena jaga adiknya pula, dan mak dan ayah dia. Maka tuan-tuan, Allah pesan pula, Allah elaborate lagi, dahsyat api neraka ni dahsyat macam mana.
Allah kata lagi api neraka ni tuan-tuan bukan sekadar tempat-tempat yang seburuk-buruk tempat, bahkan Allah ceritakan lagi sifat api neraka ni, waquduhan nas wal hijarah, dan dijadikan api neraka, bahan bakar daripada api neraka itu ada dua, kata Allah, manusia itu sendiri dan batu-batu. Tuan-tuan, pelik juga. Selalu kalau kita nak bakar-bakar kan, nak bakar-bakar kat dunia ni lah, katalah surau buat barbecue ataupun buat makan-makan, tak buat lagi majlis Aidilfitri, ataupun nak buat, adalah bakar-bakar sate contoh. Nak bakar sate tu tuan-tuan, mesti kena ada bahan bakar tu. Mana boleh hidup macam tu je. Biasa kat dunia ni kita guna apa? Guna arang, guna minyak tanah, gunalah daun ke apa, kayu korek apa, kayu api dan sebagainya, maka baru boleh menyalakan api tu. Tidak seperti api neraka. Api neraka tuan-tuan, dia memang dah sedia menyala dan tidak pernah terpadam. Di saat saya berbicara dengan tuan-tuan di waktu ini, di atas mimbar ini, di atas meja ini tuan-tuan, api neraka tidak pernah terpadam walaupun sesaat. Dan api neraka telah wujud sejak daripada tuan-tuan sebelum tuan-tuan lahir, selepas tuan-tuan lahir, saya lahir, anak-anak cucu kita lahir, api neraka telah wujud dan telah Allah jadikan sejak daripada dulu lagi. Allahu Akbar. Dan api neraka ni tuan-tuan, dia tidak pernah sekalipun turun suhunya, tak pernah sejuk, sentiasa panas. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut, beringatlah dengan api neraka yang panasnya 69 kali ganda bersamaan dengan 70. Satu diambil, mana kata 70 kali ganda. Yang satu itu daripada 69, satu daripada 70. Api itu diambil, digunakan manusia di dalam dunia. Bayangkan tuan-tuan, 69 kali ganda api neraka. Maka Allah kata bahan bakar itu tak sama macam bahan bakar api kat dunia. Nak menghangatkan lagi, api itu dah panas dah, tapi nak menghangatkan lagi api neraka, Allah kata bahan bakar itu aku ambil daripada manusia itu sendiri. Ulama tafsir menyebut kenapa digunakan, Allah menggunakan manusia itu sendiri sebagai bahan bakar, kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak menghina golongan yang kufur, yang ingkar, yang syirik, yang jahat, yang munafik, yang ingkar kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah nak kata, Allah nak beritahu, kau yang kufur, engkau yang ingkar, yang derhaka kepada aku, hanya layak menjadi bahan bakar dalam api neraka. Allahu Akbar. Kita ni tuan-tuan, kalau kita tak ikut perintah Allah, akhirnya selayaknya untuk kita hanya layak untuk jadi bahan bakar. Allah hinanya kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena pastikan dan kita kena minta pada Allah supaya Allah haramkan jasad dan tubuh badan kita daripada api neraka. Amin. Amin ya Allah. Maka orang-orang yang kufur, yang menyembah berhala, yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyembah selain daripada Allah, hanya layak jadi bahan bakar. Yang kedua bahan bakar itu adalah batu-batu. Kenapa batu pula? Ulama tafsir menyebut kenapa batu dipilih. Kalau kita lihat kat dunia ni tuan-tuan, batu mana boleh terbakar. Bahkan batu itu pula dijadikan medan dan medium pula untuk menggantikan api, bahkan jimat ni. Sebab itu ada restoran-restoran dia gunakan batu, antaranya diambil batu gunung berapi kan, untuk bakar stik. Sebab batu ni tuan-tuan, kelebihan yang ada kat dunia ni, batu ni kalau dibakar dengan api, tinggi mana pun suhu, dia boleh kekalkan suhu kepanasan tu. Maka bahang daripada api tu dia akan kekal pada batu tu. Sebab tu ada orang dia boleh gunakan untuk jadi bahan untuk memasak. Dia jadi untuk alat untuk memasak. Dia jadi alat untuk masak, maka dia boleh membakar daging dan sebagainya. Ini batu kat dunia. Namun begitu batu yang tak terbakar di dunia ini, Allah sebut batu itu menjadi bahan bakar di dalam neraka. Kerana apa? Kerana batu nanti kalau dijadikan bahan bakar, batu pun hancur apabila dibakar oleh api neraka. Nak menunjukkan betapa hebatnya darjat suhu yang ada di dalam api neraka sehingga batu pun hancur. Allahu Akbar. Kita pernah tengok tak batu hancur sebab kena bakar dengan api kat dunia? Tak ada. Jarang, susah nak jumpa. Tapi batu yang dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar, batu hancur. Nak menunjukkan betapa kuatnya api neraka. Kemudian Allah ceritakan lagi, di penjara api neraka ni tuan-tuan, Allah jadikan bukan sekadar bahan bakar daripada dua bahan yang utama yang sangat dahsyat, tetapi Allah ceritakan juga
ada penjaga yang menjaga malaikat ini. Yang malaikat yang menjaga itu pula sifatnya ada 4. Kata Allah apa dia? Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. 4 sifat malaikat ni. Yang pertama, dia menjaga neraka ni tuan-tuan. Dia adalah ketua, itu adalah ketua malaikat yang bernama Malik. Itulah Malik ketua dia, dan disebutkan ada 19 yang menjaga dalam neraka. Kenapa 19 bilangannya? Allah sebut dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-29. Kenapa bilangan 19? Kerana manusia ini mempertikaikan. Panggillah, ada orang kafir Quraisy yang mempertikaikan. Panggillah malaikat tu untuk menghancurkan kami. Maka Allah menggambarkan malaikat ni, Allah sebut bilangan 19 itu, ulama tak boleh nak tafsir kenapa 19, tapi nak menunjukkan bilangan itu sedikit. 19 pun dah cukup untuk menghancurkan seluruh orang-orang kafir yang hidup di atas muka bumi. Bahkan satu malaikat pun, kata Allah, sudah cukup untuk menyiksa dan menyembelih orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifatnya yang diketuai oleh malaikat Malik, Allah kata apa? Yang pertama, ghilazun shidad. Yang pertama, ghilaz. Ghilaz ni tuan-tuan, malaikat ni dia mempunyai hati yang kental. Mana kata dia jaga neraka, dia tidak ada belas kasihan. Mana kata hatinya kental, degil. Dia tidak akan bagi belas kasihan. Tidak ada 1% rahmat dalam hati para malaikat yang menjaga neraka. Allah kata potong lidahnya, dia potong. Allah kata hancurkan jasadnya, dia akan ikut. Allah kata koyak-koyakkan kulitnya, dia akan buat. Subhanallah. Malaikat ini tidak akan sesekali ingkar. Allahu Akbar. Jadi hatinya kental. Bukan sekadar hatinya kental tuan-tuan, hatinya tegak, tidak akan teguh pendiriannya, tidak akan goyah. Walaupun penghuni tadi tu minta apa sekalipun, dia tidak akan no negotiation. Dia tidak akan berunding. Itu yang pertama sifat. Yang kedua, syidad. Syidad ni dari sudut fizikal, kata Allah. Yang kedua, ciri-ciri malaikat ni, dia ada fizikal yang perkasa. Diriwayatkan dalam hadis, Nabi menggambarkan saiz fizikal malaikat yang menjaga neraka ni tuan-tuan, kakinya berada di bumi, kepalanya di langit. Besar, subhanallah. Itu baru seorang, itu baru satu. Bayangkan 19 yang menjaga Allah. Memang tak akan dapat sedikit pun, seinci pun kita keluar daripada api neraka, dari penjara neraka. Dia tak sama macam penjaga kat dunia. Penjaga kat dunia, kalau pegawai yang menjaga penjara tu tuan-tuan, boleh jadi tubuhnya perkasa, steady kan, takut. Tengok kan, cikgu, Assalamualaikum cikgu kan, dia panggil cikgu pegawai tu tuan-tuan dalam tu, takut tengok. Tapi boleh jadi badan perkasa, tapi hati belum tentu lagi kental. Mungkin hati lembut. Tuan, tolonglah tuan, raya ni saya nak sangat makan nasi impit. Apa tak makan, rindu tuan. Dah 20 tahun duduk dalam penjara. Minta dengan cikgu yang badan besar tadi. Tak boleh. Cikgu cakap macam tu ke? Tiba hari raya datang dia bawa nasi impit. Hati lembut. Sebab masih ada rahmat. Boleh jadi orang yang badan perkasa hatinya lembut. Boleh jadi orang yang badan tak perkasa tapi hatinya kental. Kata kau tak boleh. Tak boleh buat macam ni, tak boleh macam ni. Maka banduan pun ikut cakap dia. Lain situasi penjaga di dunia berbanding dengan api neraka. Bahkan penjaga kat dunia ni kadang-kadang lebih bahagia dan tenang berbanding kita yang kat luar ni. Betul kan? Sebab orang penjaga duduk banduan dalam penjaga, dia tak fikir nak kena cari nafkah, fikir masalah nak bergaduh dengan orang, tak perlu fikiran. Dia yang duduk dalam tu semua disediakan, makan cukup 5 kali sehari. Bahkan ada kuliah, ada pengajiannya, ada kursusnya. Hidup bahagia. Bahkan dalam penjaga kadang-kadang lebih bahagia, lebih merdeka berbanding kita kat luar yang terikat nak kena cari duit, nak kena pergi kerja, terikat. Subhanallah. Jadi penjaga dalam api neraka tidak sedemikian. Perkasa malaikatnya. Dan yang ketiga sifat malaikat, la ya'sunullah, tidak sekali-kali dia ingkar arahan Allah. Dia tak buat maksiat. Dia tidak buat dosa. Dan yang keempat, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia tidak malas. Allah suruh buat, dia takkan tangguh. Kita kalau bos kita suruh buat, boleh tak siapkan kertas kerja ni contohnya kan? Boleh tak saya nak awak pergi hantar barang ni?
Bos tunggu kejap, saya tak sarapan lagi, saya sarapan dulu boleh? Kita tangguh. Malaikat tidak. Kalau Allah kata pukul, Allah kata hentak. Subhanallah. Maka itu keadaan itu, tuan. Dan begitulah keadaan di mana apabila penghuni neraka nanti, tuan-tuan, akan dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT, ada 4 situasi yang Allah gambarkan, di mana 4 situasi ini Allah ceritakan. Inilah 4 permintaan penghuni-penghuni neraka. Bila mereka dihadapkan nak sebelum nak masuk neraka, mereka dikumpulkan. Ni orang-orang yang kufur, orang kafir, orang munafik, orang-orang yang dosa dia banyak daripada pahala, dia kena masuk neraka dulu. Kan? Yang ini tak apa lagi, mungkin satu saat, suatu tahun yang tempoh tertentu dia boleh masuk syurga balik. Tapi keadaan orang yang selama-lamanya khalidina fiha, kalau selama-lamanya dia kena duduk dalam api neraka, mereka ini Allah kumpulkan dulu, belum masuk ke dalam neraka lagi, ada depan pintu. Allah ceritakan dalam surah Al-An'am ayat 27. Mereka ini dihadapkan. Allah kata, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhdhib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Mereka ni sebelum masuk dalam neraka, mereka cuba minta belas ihsan daripada Allah. Ya Allah, sekarang ni kami dah berdiri depan ni, kata Allah ceritakan mereka buat apa? Tolonglah ya Allah, boleh tak kami nak kembali kat dunia ya Allah. Kami janji kami takkan wala nukadziba bi ayatina, kami takkan tipu dah apa yang Allah turunkan, kami takkan tipu dah. Tolonglah bagi second chance. Allah Akbar, tuan-tuan, mereka minta di hadapan Allah. Tapi Allah layan tak? Allah tak layan. Bahkan dalam ayat yang lain selalu kita dengar dalam surah As-Sajadah, kan? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika mana orang-orang yang melakukan dosa tadi, kata Allah, dihadapkan nak masuk ke dalam neraka, mereka tunduk. Begitulah mereka tunduk depan Allah, malu. Ketika itu barulah mereka nak mengaku, Rabbana absarna, ya Allah, rupanya kami dah tengok, sekarang baru kami yakin, kami tahulah ya Allah, tengok betul rupanya hari akhirat ni, betul rupanya ada neraka. Ingatkan tak ada selama hidup kat dunia. Wasami' dah, tuan-tuan boleh dengar betapa dahsyatnya bunyi yang sangat mengerikan. 1000 tahun perjalanan dah dengar dah bunyi dahsyatnya api neraka. Gerun, baunya pun sangat busuk. Mereka dah dapat rasa waktu itu, baru mereka dah minta Rabbana absarna wa sami'na, kami dah dengar, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tolonglah ya Allah, boleh tak kami nak balik, kami nak beramal saleh, dan sesungguhnya sekarang kami yakin. Allah layan tak? Tidak dilayan. Dan masuklah ke dalam neraka ini, tuan-tuan, dan dibakarlah golongan kafir ini, golongan yang syirik ini, golongan munafik ini, dibakar dengan suhu yang sangat tinggi, digantikan kulit. Allah kata wa nuslihim nar. Allah gantikan kulit-kulit mereka ini dengan kulit yang lain, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, saufa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa ayat 56, Allah kata kami akan gantikan kulit. Kenapa kulit itu tajuk lain, tuan-tuan, tapi saya nak cepatkan kepada permintaan yang pertama. Mereka dibakar berpuluh-puluh tahun, kemudian mereka dah rasa tak tahan, mereka melihat kepada Allah, mereka minta. Inilah permintaan mereka yang pertama. Dengar, tuan-tuan, apa yang diminta. Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'min ayat 107. Mereka kata apa? Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Mereka minta apa? Ya Tuhan kami. Mereka melihat kepada Allah, berpuluh-puluh tahun kena bakar dengan api neraka. Mereka minta, ya Allah, tolonglah keluarkan kami daripada neraka ni. Tak larat dah, hidup kena tukar, kulit kena tukar, bakar lagi, kulit kena tukar, bakar lagi. Kembalikanlah kami kat dunia ya Allah. Mereka minta, sesungguhnya kami orang yang zalim. Kemudian Allah balas apa, tuan-tuan? Allah balas balik dalam ayat yang berikutnya, surah Al-Mu'minun ayat 108.
Allah kata, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kau tinggallah dalam neraka ini, jangan kau berbicara dengan aku, kata Allah. Mereka pun tunduk, kena bakar, redha kena bakar beratus-ratus tahun. Kemudian mereka cuba, lepas berapa ratus tahun mereka cuba nak minta pada Allah, malu. Mereka melihat kepada ketua malaikat, itulah malaikat Malik. Mereka ramai-ramai minta, kata Allah SWT, Allah rakamkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Mereka kata apa tuan-tuan? Wa nadau ya Malik, wa nadau ya Malik liyuqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Wahai malaikat Malik, tolonglah minta pada Allah, kami dah malu nak minta pada Allah. Boleh tak malaikat Malik minta pada Allah, kami tak larat dah, tak sanggup dah, tak tanggung, tak boleh nak tanggung dah api neraka. Hapuskan kami. Minta pada Allah supaya dihapuskan. Kemudian malaikat Malik kata apa tuan-tuan? Malaikat Malik tak layan. Kita akan sambung selepas azan nanti tuan-tuan, insya-Allah. Ada dua lagi pakir permintaan, boleh insya-Allah kita bagi laluan azan dulu. Falyatafaddal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد رسول الله. InsyaAllah kita sambung 5 minit lagi, nak habis dah insyaAllah. Jadi kata malaikat tadi tuan-tuan, malaikat Malik kata apa? Malaikat Malik apabila mendengar permintaan kedua penghuni neraka ini, mereka minta supaya malaikat Malik doa kepada Allah agar mereka ni dihapuskan. Mereka dah tak larat tuan-tuan. Iyalah, asyik bakar kulit bertakut balik. Kena bakar elok balik. Kita kat dunia ni tuan-tuan, kena minyak panih pun hilang mood nak makan, kan? Bini kata, bang, bini kita kata, bang nak makan apa bang? Boleh tak goreng telur, kan? Telur dengan kicap jadilah makan malam ni. Rumah kita pun gorenglah telur. Berocik minyak panih tu, kono dekat tangan kita tu. Tak jadilah nak makan. Merajuk dengan bini kita, kan? Panas, tangan abang dah sakit. Kena minyak panas je pun. Dah tak ada selera nak makan, apatah lagi kalau api. Main bunga api ke main beria, menjerit-jerit. Sekali bunga api tu masuk dalam kain ni, dia pakai kain mau balik sembahyang. Masuk dalam kain ni, balai lari dia. Menyosah tak nak main lagi, kan? Bau sikit. Allahu Akbar. Ni api neraka tuan-tuan. Lebih lagi daripada itu, kata malaikat Malik, oh kamu nak suruh minta supaya engkau dihapuskan. Maka malaikat Malik menyebut dalam ayat yang seterusnya, surah Al-Zukhruf ayat 78, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Malaikat Malik kata, sesungguhnya kami dulu telah datang membawa kebenaran kepada kamu. Kami itu siapa? Malaikat Jibril. Dah turun bawa Al-Quran dulu, dah wahyukan bahawasanya sembahlah Allah. Tetapi kebanyakan daripada kamu menafikan kebenaran itu. Kebanyakan kamu semua benci terhadap kebenaran itu. Tunduklah lagi penghuni neraka ni tadi tuan-tuan. Permintaan yang pertama nak minta dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dilayan. Setelah malu ditolak permintaan itu oleh Allah, mereka cuba minta kepada malaikat Malik, juga tidak dilayan. Maka mereka dibakar lagi beribu-ribu tahun. Kemudian mereka cuba nak buat permintaan yang ketiga. Mereka melihat malaikat Malik dah malu, tengok Allah dah malu. Mereka melihat kepada penjaga malaikat neraka, malaikat Zabaniyah, yang menjaga neraka tadi, yang 19 tadi tuan-tuan. Mereka cuba minta kepada malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Mereka kata apa tuan-tuan? Mereka minta apa pula kali ini? Mereka kata, Allah sebut dalam surah Ghafir ayat 49, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Mereka minta apa tuan-tuan? Wahai penjaga-penjaga neraka yang baik hati, yang tolong. Dia ingat penjaga neraka ni baik hati tuan-tuan. Yang sebut dah tidak ghilazun syidad. Mereka cuba minta, tolonglah, aku dah malu nak minta pada Allah, nak minta pada malaikat Malik pun dah malu. Malaikat Malik pun dah malu. Tolonglah penjaga-penjaga neraka, minta pada Allah, tolong doa pada Allah supaya kami nak berehat sehari. Sehari cukuplah dapat rehat. Jadilah minta keluar tak dapat, nak minta dihapuskan, hancur, mana kata tak hidup lagi dah dalam neraka, hancur, tak wujud. Tak apalah, tak wujud, tidak ditunaikan. Kemudian mereka cuba minta agar diringankan satu hari daripada azab. Malaikat-malaikat yang menjaga neraka kata apa tuan-tuan? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Malaikat penjaga neraka menjawab, bukankah kamu telah didatangi rasul-rasul yang mana membawa keterangan-keterangan yang nyata akibat perbuatan derhaka kamu? Lalu penghuni neraka tadi tak boleh nak jawab, memang betul dah rasul-rasul dah datang. Bukan setakat 25 rasul, beratus rasul, nabi pun datang, mereka tetap menolak. Kemudian malaikat itu berkata, kata Allah, jika demikian maka berdoalah kamu sendiri, dan doa permohonan orang-orang yang kafir pada saat ini, kata penjaga neraka, hanya menyebabkan mereka berada dalam keadaan duka cita dan kecewa sahaja. Sesat. Kecewalah mereka, permintaan ketiga ditolak mentah-mentah.
kemudian dibakar beratus-ratus ribu tahun, bahkan beribu-ribu ratus tahun, berjuta-juta tahun. Permintaan yang terakhir, mereka dah tak malu lagi nak minta kepada tiga ni tadi tuan-tuan. Allah dah malu. Minta pada malaikat Malik memang dah segan. Nak minta pada penjaga neraka pun memang tak berani dah. Akhirnya permintaan the last triumph card. Orang main kad kan, ni lekat yang terakhir ni menang ke? Contoh macam ada pengalaman tak? Saya tak ada pengalaman tuan-tuan. Setakat kau minum air main dengan kawan tu ya ada lah kan. Tapi terakhirnya mereka minta permintaan yang terakhir, yang keempat. Mereka kata apa? Mereka melihat ke atas, nun jauh di atas, itulah penghuni-penghuni syurga. Mereka minta kepada penghuni syurga, wa nada ashabun nari ashabul jannah, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'a aw mimma razaqakumullah. Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Mereka tengok ke atas, Allah ceritakan mereka minta pada penghuni syurga. Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 50. Mereka tengok ke atas, tolonglah penghuni-penghuni syurga yang budiman. Kami nak minta keluar tak boleh, nak minta dihapuskan tak boleh, nak minta diringankan azab sehari pun Allah tak layan. Tolonglah bagi air daripada syurga untuk kami dan makanan untuk kami. Lapar dah ni, berjuta-juta tahun kena bakar, tak larat dah minta air dengan makanan. Kemudian penduduk syurga menyebut tuan-tuan apa? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dua perkara ni Allah dah haram untuk kamu. Maka mereka, betul lah kata Allah, khalidina fiha abada. Allahu akbar. Bayangkan tuan-tuan, yang duduk dalam neraka itu kita. Allahu akbar. Alangkah ruginya hidup kita kat dunia ni kalau kita ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Sebab itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita amalkan apa yang Nabi ajarkan agar kita dapat terselamat daripada api neraka. Yang pertama, antara yang kita boleh menyelamatkan diri kita daripada api neraka, kita jangan tinggal zikir yang Nabi ajarkan selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Zikir yang sentiasa imam tak pernah tinggal baca. Ambillah masa kejap, jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu menyebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, kenapa 7 kali? Kerana lapisan neraka itu ada 7. Minta agar 7 kita diselamatkan daripada lapisan neraka. Yang kedua tuan-tuan, minta supaya kita ni jangan lupa pula amalan yang seterusnya Nabi ajarkan. Dalam hadis yang panjang, ketika Aisyah menerima aduan daripada orang Yahudi yang mendengar suara dalam kubur di Baqi' di Madinah. Aisyah tak tahu benarkah itu suara datang daripada kubur. Kemudian Rasulullah kata, ya, itulah suara orang yang kena azab dalam kubur. Kemudian Rasulullah tak pernah tinggal, kata Aisyah. Dan hadis yang panjang, Nabi tak pernah tinggal sebelum bagi salam, Nabi akan baca 4 doa itu. Doa apa tuan-tuan? Amalkan 4 doa ini sebelum fil alamin innaka hamidum majid. Bacakan 4 doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr. Lindungilah aku daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Lindungilah aku daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan juga fitnah, lindungilah kami daripada fitnah Masih ad-Dajjal. Nabi tak pernah tinggal sehingga Nabi wafat. Dan yang terakhir tuan-tuan, amalan yang kita boleh lakukan untuk agar kita terselamat daripada api neraka, banyakkan menangis, kurangkan ketawa. Tangisan yang keluar daripada air mata keinsafan, yang keluar daripada air mata keinsafan diikat dengan kunci kepada syurga. Apa dia kunci syurga? Jangan tinggal kunci syurga ini. Air mata boleh menyelamatkan tubuh kita daripada dibakar api neraka. Kunci syurga itu apa? Janganlah kita tidak berpegang teguh kepada kalimah La ilaha illallah. Jauhkan aku dari siksaan api neraka yang panas membakar manusia ingkar di dunia. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jangan kita tinggal, sentiasa amalkan dalam kehidupan kita. Dan tuan-tuan, andai kata kalau tuan-tuan dapat balik ke kampung yang sangat indah, itulah kampung datuk kita Nabi Adam, kampung kita di dalam syurga.
Dan moga-moga kita semua, dan saya doakan semua dalam surau Al-Mukhlisin ini akan dapat masuk ke kampung yang kekal dan tenang dan damai di sana. Di sana selama-lamanya kita akan bahagia. Di situlah kampung syurga dan abadi. Dan saya doakan tuan-tuan semua masuk, dan saya juga. Namun begitu, seandainya tuan-tuan tidak menemui saya, mungkin inilah kali terakhir dan kali pertama saya datang di surau ini, kalian tak bertemu dengan saya, Ustaz Ubaidillah. Mana Ustaz Ubaidillah tadi dia pernah ceramah pasal pek permintaan ahli neraka? Tak jumpa, katalah. Tuan-tuan tak jumpa saya di dalam syurga, tuan-tuan. Tolonglah cari saya. Saya mohon kepada tuan-tuan, cari dan ingatlah nama saya. Carilah saya dalam neraka. Mungkin saya ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka, dicelup dahulu dan baru keluar. Kerana kita ni tak tahu, tuan-tuan, nasib kita di mana. Wahai kawan, carilah ku di neraka, andai nanti tidak kau temui aku di syurga. Katakan padanya, kita selalu bersama, bersolat juga puasa di dunia. Tuan-tuan, ingatlah kawan-kawan yang pernah meninggalkan kita. Kalau kita sayang pada dia, kita berlaku baik, dan kita pastikan mati kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, pastikan kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Kita boleh tarik kawan-kawan yang pernah meninggalkan kita, tarik dalam neraka. Dan saya mohon tuan-tuan, tariklah saya daripada neraka andai saya ditakdirkan saya ke sana. Dan insya-Allah ala kulli hal, saya harap kita semua dapat bertemu di dalam syurga dan abadi bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku li qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dari kelemahan saya sendiri, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak berlaku zalim terhadap diri kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami amat mengharapkan keredaan-Mu. Masukkanlah, tempatkanlah kami ya Allah di dalam syurga yang abadi, yang kekal di sana selama-lamanya ya Allah. Janganlah Engkau biarkan jasad dan tubuh kami dibakar oleh api neraka jahannam. Ya Allah, peliharalah ahli keluarga kami ya Allah daripada azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya mohon ampun dan maaf anda ada yang salah.